السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada syarahan terpilih kitab Talbis Iblis pada malam ni, sambungan kita daripada bab yang ke-24. Bab yang ke-24 muka surat 165. Berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, bab 24 ni di bawah tajuk penyakit ulama suka menang apabila berdebat. Berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, wala yarji'u wa yadhiqu sadruhu kayfa dhahara al-haqqa مع خصمه وربما اجتهد في رده مع علمه أنه الحق، وهذا من أقبح القبيح، لأن المناظرة إنما وضعت لبيان الحق. وقد قال الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا فأنكر الحجة إلا سقط من عيني ولا قبلها إلا حبته وما نظرت أحدا فبليت مع من كانت الحجة إن كانت معه صرت إليه. Maksud dia muka surat 166, muslihat iblis yang lainnya ada kalanya salah seorang di antara mereka melihat dirinya lah yang benar tak kala berdebat dengan lawannya, dan dia tidak mahu berundur sama sekali. Lalu hatinya berasa tertekan sambil berfikir bagaimana supaya kebenaran itu dapat diterima lawannya. Boleh jadi dia akan berusaha semampunya untuk menyanggah pendapat lawannya, apalagi dia mengetahui bahawa dirinya lah yang benar. Yang demikian ini termasuk keburukan yang paling buruk, sebab seharusnya berdebat itu dimaksudkan untuk menjelaskan kebenaran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, aku tidak pernah berdebat dengan seseorang lalu dia mengingkari hujah, melainkan namanya jatuh dalam penglihatanku. Jikalau dia menerimanya, maka aku enggan kepadanya. Jikalau aku berdebat dengan seseorang lalu aku berasa simpati terhadap hujahnya, maka aku akan mengikutinya. Ini bab yang ke-24. Dia datangkan nukilan daripada kitab Talbis Iblis daripada Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala tentang satu masalah talbis kepada alim ulama ataupun godaan kepada alim ulama ni, ialah perasaan nak menang bila mana berdebat, walaupun hakikatnya dialah daripada kumpulan yang benar. Iaitu nak tunjukkan kepada orang kitalah yang mempunyai hujah yang paling kemah dan hujah yang paling jelas. Itu tak ada masalah kalau kita nak sampaikan hujah pada orang.
Yang menjadi masalah ialah kita nak menarik orang dan memaksa orang untuk bersetuju dengan hujah kita. Sebab hati manusia ini ialah satu benda yang unik, tak boleh dipaksa. Ada keadaan dia menurut seperti mana yang dikehendaki, ada keadaan dia enggan. Jadi kita tengok apa yang disebutkan dalam syarah dan tahqiq situ, muka surat 166. Tipu daya iblis terhadap ulama fiqh apabila berdebat, dia sentiasa menginginkan kemenangan. Nak tunjuk dialah yang paling kemah dan juga dia nakkan kemenangan. Sedangkan tujuan debat menurut salafus salih adalah untuk menasihati antara satu sama lain dalam mencari kebenaran, bukannya mencari kebenangan. Bukannya mencari kemenangan. Jadi nak sebut sini bahawasanya tujuan debat ni ialah untuk menjelaskan kebenaran. Dan kita kena tahu bila mana berlakunya munazarah. Munazarah ni maksudnya penghujahan, bukan muzakarah. Muzakarah ni kita bincang bincang apa pendapat kita, apa pendapat dia. Tapi munazarah ni nak cari mana betul mana salah. Dan bila mana dah jelas yang mana betul dan yang mana salah, tidaklah kita boleh pastikan yang berada pada pihak salah itu bersetuju dengan kebenaran yang kita ada. Dan satu benda yang kita kena tahu, kita tak boleh nak paksa satu orang untuk ikut kebenaran tu. Berdasarkan ayat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak akan mampu beri hidayah kepada orang yang kamu sayang. Walakinnallaha yahdi man yasha'. Tetapi Allah Ta'ala lah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nak tunjuk pada kita, walaupun seseorang tu dia jelas kenal kebenaran, tapi dia tidak akan pasti mengikuti kebenaran tu. Ayat tu tadi dia turun pada Abu Talib sebenarnya, pak saudara Nabi. Sebab pak saudara Nabi ni dia tahu Nabi Muhammad ni berada pada kebenaran. Sebab tu dia cuba beri keselamatan, jaminan keselamatan. Tapi untuk ikut dia tak ikut. Tapi Nabi taklah sampai berdebat dengan Abu Talib ni. Cuma nak sebut dengan bab kita ni ialah perangai golongan ahli fiqh bila mana dia berhujah, nak kuatkan pendapat dia, ada satu detikan dalam hati dia, dia nakkan kemenangan. Dan dia suka dengan kemenangan tu. Sebab dengan kemenangan tu orang akan nampak dia sebagai orang yang cerdik, orang yang hebat. Dan inilah tempat rosaknya seorang ahli ilmu, iaitu bila mana perasaan ataupun sebenarnya tugas ahli ilmu ni menyampaikan kebenaran berubah kepada nakkan kemasyhuran, nakkan nama dan nakkan pengaruh. Sebab itu tidak digalakkan berdebat dalam agama. Debat hanya sesuai untuk sesuatu yang memerlukan kemenangan, seperti memilih pemimpin. Ini yang disebutkan oleh pentahqiq ataupun pensyarah kepada kitab ni. Debat ni boleh bila mana nakkan sesuatu yang maslahat lebih besar, iaitu nak mengangkat pemimpin. Sebab urusan kepimpinan ialah urusan yang berkait dengan maslahat orang ramai. Maslahat ni maksud dia apa? Kebaikan orang. Kalau salah pilih, maka keburukan akan menimpa pada kumpulan tu. Jadi perlu kecerdikan dan perlukan kejelasan untuk kita memilih pemimpin dengan cara, kalau perlu buat debat, terpaksa buat debat, untuk nampakkan calon ni dengan calon ni apa relevannya ataupun munasabahnya kita nak kena pilih dia. Itu yang ingin disampaikan. Tetapi yang dianjurkan dalam berbincang mengenai agama adalah mengadakan muzakarah tertutup yang dihadiri oleh ahlinya sahaja. Cuma nak beritahu, zaman kita ni dia tak boleh nak buat dengan tertutup. Dia agak sukar. Sebab apa? Sebab zaman kita ni zaman terbuka. Zaman laman sosial ni aktif. Manusia bercakap semahunya di laman sosial masing-masing. Sama ada Facebook ke Twitter ke, kita boleh tengok zaman ni zaman yang kita boleh sebut sebagai liberated, zaman orang yang bebas. Hatta orang yang tak ada apa-apa asas agama pun dia nak bercakap. Macam isu 2-3 hari ni, ada satu wanita perempuan kahwin dengan pemain hoki India. Ramai orang nak bercakap. Alim ulama pun nak bercakap, yang bukan alim pun nak bercakap. Ada yang komen, ada yang tak ada masalah. Dengan sebab ramai orang duk share benda tu, jadi ramai orang bercakap. Jadi keadaan seperti ni dia tak boleh dah lagi nak buat muzakarah tertutup. Dia mesti kena ada satu badan berautoriti jelaskan apa keadaan ataupun status sebenar keadaan seperti itu. Walaupun penjelasan itu tidak dapat mendiamkan orang yang nak bercakap.
Cuma saya nak sebut zaman kita ni zaman orang dah terbuka, dia payah. Berlaku je satu isu, kita nak tutup isu ni, tak boleh tutup. Hari ni surat-surat rasmi jabatan kerajaan tak dapat disembunyikan. Zaman sekarang ni zaman orang screenshot, orang snap apa semua. Belum sempat lagi luar pejabat tahu, dah seluruh dunia dah tahu. Nak beritahu pada kita, kebocoran rahsia maklumat hari ni lebih cepat berlaku. Jadi zaman kita ni kalau ada satu benda yang berkait dengan agama, bagi saya lah, perlu kena buat debat dan penjelasan dalam bab tu. Sebab orang akan keliru. Sebab hari ni orang banyak menghabiskan masa nak ambil sesuatu di laman sosial. Melainkan orang-orang yang umur dah, orang kata pun umur dah lanjut, dia tak aktif sangat. Cuma golongan muda ni dia banyak habis masa di situ. Bahkan sebahagian orang ni mungkin dia menjadikan sumber agamanya di situ, di laman sosial ni. Nak tahu masalah agama, orang Google. Orang tak cari kitab dah, orang cari akaun Facebook, orang tulis apa hukum berkenaan ni. Betul-betul lah, tak betul lah. Jadi terpaksa badan berautoriti ni kena ada satu pihak yang aktif juga di laman sosial ni. Kalau dulu jabatan-jabatan agama ni, jabatan mufti apa semua ni, buka kitab turas, bincang hukum ni. Sekarang ni selain pada buka kitab, kena buka juga Facebook, tengok orang bercakap pasal apa. Terutamanya orang bercakap tentang agama. Adakah yang dia bercakap tu benda betul? Adakah bercakap atas dasar hawa nafsu? Tambah pula hari ni sebaran tu cepat. Jadi perdebatan berkait dengan bab ni perlu juga dijelaskan. Cuma niat nak menang tak nak menang, itu bab yang kita nak bahas pada malam ni. Bila mana dah dijelaskan satu-satu masalah dan benda tu betul, kita akan tengok respon orang. Sebab tu tujuan debat ni, kalau kita tengok debat secara terbuka ni, dia kadang-kadang bukanlah nak hentam golongan yang kalah tu ataupun yang salah tu, bukan nak hentam yang tu. Kadang-kadang nak membuka pemikiran orang yang menonton. Nak membuka pemikiran orang yang menonton. Sebab tu dulu kau tengok debat, budaya debat ni dalam masyarakat Islam ni ialah budaya yang memang masyhur dah. Cuma zaman kita ni debat dia tak berapa nak aktif sangat. Dulu tokoh debat yang hebat, Syekh Ahmad Didat ni, tokoh debat yang hebat. Antara sejarah terbesar yang dia buat ialah dia berdebat dengan satu orang padri, nama dia Anis Shorosh. Nama dia. Buat di mana? Albert Hall, London. Tempat yang hebat lah di dunia ni. Orang boleh beraksi di pentas tu ialah pentas yang besar. Anis Shorosh ni dia kekal dengan Kristian dia. Dia tidaklah orang kata apa, walaupun jelas dalam debat tu, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube pun ada. Jelas dalam debat tu memang banyak fakta dia tak kena. Memang fakta menyebelahi Ahmad Didat. Dan Anis Shorosh dia tak masuk Islam pun. Cuma penonton itu yang melihat yang masuk Islam. Rekod menyebutkan ketika mana berlakunya perdebatan tu, berapa orang yang memeluk Islam lepas daripada debat tu. Bukan lepas hari, 2 hari, seminggu, lepas sejam ataupun lepas selesai. Audien yang menonton tu hampir 10,000 dan ke atas yang peluk Islam, yang asalnya diorang ni duduk pada kumpulan yang tak tahu apa. Cuma dah jelas dengar, mereka dapat lihat kebenaran. Jadi kadang-kadang debat ni dia perlukan juga. Tak ada lah kalau nak kata debat ni tidak diajarkan dalam Islam. Debat tu ada. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Kamu lawanlah orang yang nak berdebat ni ataupun orang yang salah dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah, berjidallah dengan mereka dengan cara yang baik. Nak sebut pada kita debat tu perlu, tapi debat yang tak diiktiraf dalam syariat ni lah debat yang negatif. Ada unsur menghina orang, tak bercakap atas nama fakta, tapi bermain atas nama sentimen. Apa lagi yang dia sebut sini? Bagi ulama yang tidak diterima pendapatnya, dia haruslah berlapang dada dan meraihkan pendapat orang lain tanpa memulakan permusuhan dan dendam. Ulama yang tidak menerima pandangan orang lain malah berdendam dan berasa hina apabila pendapatnya tidak diterima adalah seburuk-buruk ulama, dan iblis telah berjaya memperdayakannya. Jadi kalau seorang ulama tu, dia orang dah buktikan pendapat dia tu tak jelas, tapi dia tak boleh terima, bahkan dia provoke orang untuk burukkan pihak yang cuba jelaskan apa yang dia silap tu.
Jadi ini benda yang menunjukkan seseorang tu telah terkena belitan syaitan. Saya ingat pengalaman belajar di Jordan dulu, antara benda yang taklah kata saya ni berdebat, cuma kita pernah duduk dalam satu kumpulan ni, dia ada tak puas hati satu isu. Isu ni mungkin tuan-tuan biasa dengar dah. Isu tentang masafatu qasri salah. Berapakah jarak yang tepat untuk kita ni boleh qasar salat? Benda ni luas kan? Benda ni jelas. Pada waktu tu saya baru baca satu, orang kata apa, satu risalah lah yang ditulis oleh Dr. Sharaf Qudah ni, salah seorang pensyarah yang ada di Jordan, University of Jordan, dan dia ni supervisor kepada Profesor Dr. Rozaimi untuk PhD dia. Jadi kami taklah kata saya pernah jumpa, tapi saya pernah baca tulisan dia. Dia ada buat satu artikel, dia tulis, dia pecahkan permasalahan berapakah jarak qasar salat. Kita hari ni bahkan dalam fatwa perlis sendiri pun dia gantung, dia tak sebut secara direct. Okey. Maknanya kita boleh qasar salat, yang ni yang fatwa perlis. Boleh qasar salat melihat kepada uruf masyarakat tu, jarak yang kita nak pergi ke tempat tu, adakah jarak orang bermusafir atau kebiasaan orang bermusafir, orang rasa jauh. Macam mana nak tahu uruf tu? Bila mana kita nak pergi, kita akan berbekal ataupun dia macam nak kena bersiap sikit. Jadi itu yang dipegang, walaupun tidak mengenepikan pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan 2 marhalah, iaitu 86 ataupun 80 km. Okay. Cuma Dr. Sharaf Qudah ni, dia ada kawan saya satu orang, dia nak pegang pendapat yang umum lah, yang majoriti. Cuma kita sebagai pelajar ni, kita kena bukalah minda kita ni, bahawasanya benda ni benda yang luas. Okay. Saya baca artikel Dr. Sharaf Qudah ni, dia bawakan satu hadis. Hadis tu ada dalam Sahih Muslim. Okay. Pertama saya nak sebut dulu isu ni. Imam mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Ahmad. Keempat-empat mazhab ni, bila mana mereka nak letakkan berapakah jarak boleh qasar salat, kebanyakan mereka tidak menggunakan hadis dalam bab ni. Mereka hanya menggunakan qaulus sahabi, kata-kata sahabat, pendapat macam mana sahabat buat. Okay. Sebab tu mazhab Abu Hanifah dia kata 3 marhalah. 3 marhalah ni sekitar 120 km ataupun 150 km ke atas untuk Abu Hanifah, baru boleh qasar salat. Mazhab Syafi'i pakai 2 marhalah. Semuanya mari daripada asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Cuma Dr. Sharaf Qudah ni, dia keluarkan satu pendapat. Pendapat ni macam asing lah sikit untuk orang yang tak biasa dengar. Dia kata ada satu hadis dalam riwayat Imam Muslim. Hadis tu kata Nabi SAW ni, idza kharaja 3 amyal qusirat salatuhu. Lebih kurang hadis tu. Nabi ni bila mana keluar berjalan lebih daripada 3 mil, sebahagian riwayat kata 3 farsakh, dia ada syak pada perawi, maka Nabi akan mengqasarkan salatnya. 3 mil ni berapa tuan-tuan? 3 mil ni 6 km. Tadi dengar 80, biasalah. 6 ni cerah mata sikit. Oh, 6 boleh. 3 farsakh 18 km. Oh, 18 boleh. Matahari titi tak bandar ni boleh. Kalau ikut kan, saya tadi boleh qasar dah. Okay. Ini pendapat yang disebut dalam hadis. Ini yang Nabi buat. Pendapat ni jumhur tak terima. Sebab mereka mengatakan hadis tu, hadis riwayat Imam Muslim tu, ialah Nabi bermula qasar salat. Bermula qasar salat ialah selepas 3 mil ataupun 3 farsakh. Bukan Nabi hanya bermusafir setakat 3 mil 3 farsakh tu. Hujah kebanyakan lah. Okay. Tapi yang pastinya dalam hadis tu Nabi tidak sebut Nabi akan sambung lagi perjalanan. Nabi tak sebut pun. Sebab ada satu lagi hadis yang diriwayatkan daripada Muslim juga, iaitu hadis ketika mana berlakunya haji, kerja haji, hadis Jabir. Nabi SAW bila mana Nabi berada di Mina, kan, kalau kita tengok orang-orang yang pergi haji di Mina ni, apa kita buat? Kita qasar salat. Okay. Pada waktu tu yang salat sekali dengan Nabi termasuklah orang-orang Mekah.
orang daripada kota Mekah, iaitu daripada kawasan Masjidil Haram tu, mereka pergi sekali buat haji dengan Nabi di Mina, sampai bab ataupun tempat bermalam di Mina tu mereka qasar salat, sedangkan mereka orang Mekah. Mekah dengan Mina berapa kilometer? 18 kilometer ataupun 20 kilometer sekitar. Kalau mereka ni ialah orang-orang yang kita kira tak boleh qasar, Nabi akan kata, kamu tak boleh, kami je boleh, sebab kami orang Madinah. Sebab ada hadis lain, bila mana Nabi melakukan pembukaan kota Mekah, Nabi buka kota Mekah ni, Nabi duduk di Mekah, selama Nabi duduk di Mekah tu Nabi qasar salat. Bila mana Nabi salat, Nabi beritahu pada orang Mekah, kamu salat tamam, kami boleh salat qasar sebab kami ni musafir. Okay. Tapi time buat haji, Nabi tak kata macam tu pada orang Mekah. Walaupun hakikat dari segi logiknya Mina dan Mekah bukan jauh, sekitar 18 km sahaja. Jadi itu dalil ataupun hujah yang dikeluarkan oleh Dr. Sharaf Qudah. Okay. Jadi saya melihat dalil itu agak kuat. Dalil tu. Mazhab-mazhab lain ni dia okey lah. Pandangan-pandangan dia orang tu okey. Nanti kalau kita sebut lagu ni orang kata kita tolak mazhab pula. Okey. Bukan, nak beritahu pada kita dari segi dalil. Dari segi dalil. Okey. Bukan kita nak beritahu mazhab yang kata 80, 100 lebih tu tak betul. Yang betul ni 6 km je. Kita bukan kempen orang. Okay. Cuma kita nak beritahu bahawasanya dari segi pendalilan. Tapi bila mana kita cakap dengan kawan tu, dia tak boleh terima. Dia kata kalau beritahu benda ni orang awam akan ambil mudah terhadap agama. Sekarang ni bukan isu ambil mudah ataupun ambil payah. Sekarang ni lah isu benda tu sudah dibincangkan secara ilmiah, tapi dia tak boleh. Kita bukan nak kempen orang. Lepas pada ni, kalau duduk di Arau nak pergi ke Kanga, boleh qasar dah salat. Siapa-siapa nak pergi ke Kanga boleh. Okay. Dia ada isu, dia ada yang disebut sebagai tatabbu' rukhas, suka cari keringanan. Suka cari keringanan. Okay. Antara bab tatabbu' rukhas ni apa dia? Dia nak beli barang harian dia, yang mana sebelum ni dia boleh beli dekat rumah je. Contoh dia Arau, dia boleh beli pekan mana-mana, setakat nak beli ikan temenung tu boleh beli mana-mana tepi jalan. Tapi dengan sebab tahu jamak qasar ni boleh, hari tu dandan pergi beli Kuala Perlis. Tanya sebab apa? Nak jamak lah, nak qasar ni lepas ni. Itu tatabbu' rukhas. Ikan tu tepi rumahmu pun ada. Tapi saja nak cari jauh. Dia, bila mana kita nak pegang pendapat ni, keperluan yang mendesak. Keperluan yang mendesak. Sebab tu kau tengok orang Perlis yang pergi ke Langkawi, hakikat tak sampai 80 km pun. Naik feri je tak sampai 80 km lagi. Tapi kebanyakan orang pergi, dia akan jamak dan qasar. Sebab urufnya orang melihat ianya sebuah permusafiran. Sebab tu ada pendapat yang lain. Dr. Uthman Shibir, dia kata musafir ni tengok keadaan masyarakat. Masyarakat situ dia nampak perjalanan tara ni musafir tak lagi. Kalau perjalanan tara ni musafir, maka dia musafir. Sebab zaman kita ni zaman yang moden. Ada orang pergi KL balik hari. Bahkan sekarang ni ada orang pergi umrah pun balik hari. Yang kaya betul. Boleh pergi balik hari. Saya ada dengar cerita, ada satu orang ahli parlimen pergi balik hari. Dia catat flight boleh pergi balik hari. Okay. Dan itu melihat kepada uruf masyarakat. Cuma nak bercakap dari segi dalil kebenaran tu. Cuma bila mana kita cerita lagu ni, ada orang dia rasa macam benda tu menyebabkan orang awam akan silap faham. Tak pun sebenarnya. Sebenarnya kita nak beritahu benda betul tu dulu. Nak beritahu benda tu ada dalilnya, ada sandarannya. Okay. Supaya masyarakat ni sedar bahawasanya kita tidak berpegang pada satu pendapat sahaja. Ada orang dia kata kalau cerita lagu ni payahlah, orang tak akan jadi kacau bilau. Kacau bilau ni bagi saya lah, pandangan saya, yang jadi kacau bilau masyarakat ni sebab yang menerangkan tu memang dah kacau bilau pada awal lagi. Okay. Ustaz yang terang tu kacau bilau dah. Dia tak pandai sangat tapi nak kuliah agak malam tu. Jadi kacau. Dia tak study habis, dia gantung banyak benda, jadi orang pening. Ataupun satu lagi perangai, kuliah sebulan sekali itulah bagi benda berat pada masyarakat. Kuliah kawasan pendalaman tapi buka bab tawassul syirik. Orang tua tu nak tanya kena tunggu bulan depan. Kalau umur panjang mati dulu. Nak sebut pada kita bahawasanya kena pandai juga dalam menyampaikan ni. Kalau kita rasa kuliah kita tu konsisten, kita boleh sampaikan benda-benda yang agak teknikal, tapi beritahu bagi terang. Bagi tahu, bagi terang, bagi jelas benda tu. Okay. Kita bukan nak berdebat, cuma kita nak beritahu itu kebenaran.
Yang jadi masalah bila mana satu orang kita beritahu benda ni, dia tak puas hati. Dia rasa macam apa yang kita buat tu ialah benda yang menyebabkan orang jadi payah, orang jadi nampak benda ni mudah. Hakikatnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tak jadikan agama ni dalam kesusahan, melainkan Allah Ta'ala jadikan mudah. Cuma nak nampak mudah agama ni, dia kena belajar, bukan mudah ikut hawa nafsu kita. Itu benda. Sebab tu proses perdebatan ni lah proses kita belajar, kita buat pengukuhan. Imam Syafi'i dia berdebat dengan anak murid dia berdebat dengan orang mazhab lain, bukan dia nak tunjuk dia hamdal, tapi dia nak kukuhkan lagi. Sebab ilmu ni dia akan jadi kemah bila satu orang tu dia dah, orang kata apa, menyelesaikan masalah dengan ilmunya. Sebab tu saya ingat ada seorang tokoh daripada India, nama dia Abul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah, dan meninggal dah pun. Seorang tokoh yang hebat. Abul Hasan Ali An-Nadwi ni, ada orang pernah tanya dia satu soalan ketika mana dia buat ucapan kepada pelajar-pelajar di pusat pengajian Deobandi di India. Ada orang tanya soalan pada dia, wahai Syekh, tolong beritahu pada kami, pelajar agama ni dikira berjaya bila? Orang belajar agama ni, orang yang belajar syariah ke, usuluddin ke, bahasa Arab ke, bila yang dimaksudkan dengan berjaya ni? Berjaya tu bila? Kata Abul Hasan Ali An-Nadwi, dia kata seorang pelajar agama ni dia dikira berjaya bila mana dia terjun ke masyarakat, orang tanya dia soalan, dia boleh jawab dengan betul. Tak mesti dia tu dapat CJ tinggi ataupun dia kerja pangkat tinggi, tapi dia duduk dalam masyarakat, orang rasa dia ada guna dengan ilmu dia. Itu titik ataupun tanda kepada seorang tu ilmunya sudah menjayakan diri dia dalam masyarakat dia. Jadi nak sebut pada kita, bila mana seseorang tu dah keluar belajar ilmu, balik dia sampaikan ilmu, dia bagi jelas. Sepatutnya dengan adanya dia yang baru habis belajar tu, masyarakat jadi cerdik sikit. Orang kampung dia lepas pada ni kalau dengar isu tak terkejut sangat, sebab dia dah beritahu awal-awal, dia dah boleh tenangkan orang dengan ilmu. Dia bukan bagi kalut orang, bahkan yang lebih dahsyat lagi, tempat inilah yang digunakan untuk menyampaikan sentimen. Tala ke orang tu, ni tak betul, ni geng yang tak betul, tapi tak sebut kat mana tak betul tu dan manakah yang betul tu, alternatifnya. Jadi ini benda yang ingin disampaikan sini, bahawasanya sikap berdebat kalau bimbang ke sesuatu ataupun nak menang sesuatu ni bukan benda yang betul, bahkan itu talbis iblis. Dan yang syaitan ni nak ataupun iblis ni nak ialah dia nak tengok kita ni saling salah faham sehingga saling bercakaran. Okay. Seterusnya bab yang ke-25 yang dia sebut sini, muka surat 168, berdebat kerana menginginkan kedudukan. Berkata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, wa min dhalika anna talabahum lirriyasati bil munadharati tuthirul kamina fi nafsi min hubbir riyasati, fa idza ra'a ahaduhum fi kalamihi dha'fan yujibu qahra khasmihi lahu kharaja ila al mukabarati, fa in ra'a khasmahu istatala alaihi bilafdhin akhadhathu hamiyatal kibri faqabala dhalika bisabbi fasarat almujadalatu mukhadhalatan. Maksud dia muka surat 169 tu, muslihat iblis yang lain mereka mencari kedudukan dengan berdebat, mendorong mereka untuk membangkitkan apa yang terpendam. Jikalau salah seorang dalam kalangan mereka melihat pandangannya tidak kuat, maka dia berusaha menekan lawannya, lalu tampil dengan menyombong diri. Jikalau dia melihat lawannya lebih banyak berbicara, maka dia berlindung dengan kesombongan dirinya dan menghadapinya dengan cercaan. Akhirnya perdebatan merendahkan kesombongan hati. Mereka berkata ini adalah perkataan para penasihat. Tengok syarah dan tahqiq dia apa yang dia sebut situ. Terdapat juga dalam kalangan ulama yang berdebat bagi mencari kedudukan. Apabila dia merasakan dirinya akan kalah, dia akan mencari teknik yang baru untuk menang. Dia ingin menang walaupun pendapatnya telah dibuktikan salah. Kekalahan baginya adalah hina dan memalukan. Apabila dia mendapati suatu kelemahan daripada pihak lawan, kelemahan itu dijadikan senjatanya untuk mencaci dan memaki hamun pihak lawannya dengan tujuan untuk melemah-lemahkannya. Yang ni pun mungkin banyak berlaku zaman kita ni, iaitu sebahagian ahli ilmu bila mana dia ni berdebat dengan orang, dia menginginkan sesuatu, iaitu yang disebut sebagai ar-riasah. Riasah ni maksud dia apa? Keunggulan dan pengaruh di mata orang awam. Orang awam nampak dia hebat.
Sebab tu antara benda yang boleh mengganggu seorang ahli ilmu ni, bila mana dia ni respon terhadap semua benda dengan niat macam ni. Ada satu isu dia pun jawab tu tujuan apa? Untuk dapatkan kedudukan. Sebelum ni dia tak pernah jawab pun isu-isu yang berkaitan semasa ni, tak pernah jawab. Melainkan orang tu kalau dia dah biasa jawab isu semasa, itu bab lain. Tapi tak pernah jawab. Tapi dia tengok macam dia ni tak popular sangat, viewer pun tak ramai, buat page pun tak sampai 10,000. Jadi kena fikir langkah lain. Macam mana nak bagi orang kenal aku? Okey, jadi cari mana-mana ucapan pemimpin negara ke, ulama-ulama terkenal ke, kita pun buat kritikan terhadap ucapan tu. Kita sendiri yang buat video, kita sendiri yang padankan video kita dengan orang lain, kita sendiri yang share, kita sendiri yang sampaikan kepada orang. Tujuan dia apa? Nakkan kedudukan. Yang ni ialah tempat macam mana syaitan boleh merosakkan seorang ahli ilmu. Andai kata dia boleh naik pun, ataupun dia dapat kemasyhuran dengan sebab macam ni, kemasyhuran tu tak akan kekal lama. Sebab tu kalau kita tengok apa yang pernah berlaku pada zaman yang silap, iaitu pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita tengok, Allah Ta'ala uji dia bila mana dia ditekan oleh pemerintah pada waktu tu, ketika mana dia telah dituduh sebagai kumpulan yang tidak mengiktiraf fahaman Mu'tazilah ni, terutamanya dalam isu khalqul Quran, isu Quran ni makhluk ataupun tidak. Saya sendiri duk fikir, dengan pengetahuan yang kita ada lah, mungkin pengetahuan yang saya ada ni sikit je, dia macam mana zaman tu dia ada satu cara fikir, dia boleh kata Quran ni makhluk. Tuan-tuan boleh, kalau tuan-tuan ada masa nak fikir lah, banyak masa kita ni boleh fikir, ada masa fikir, tuan-tuan fikir macam mana zaman tu Allah Ta'ala uji. Antara kekusutan yang berlaku dalam isu agama ni ialah ada orang dia boleh fikir Quran ni makhluk, dia bukan kalam Tuhan. Macam kita hari ni, benda ni dah clear dah, benda tu dah clear dah. Zaman kita ni, kita dah percaya dah Quran ni kalamullah. Sebut Quran, dalam kepala kita, kita tak fikir Quran ni kalamullah tak. Kita dah nampak benda tu yang kalam. Tapi zaman tu tak tahulah macam mana hebatnya orang yang dalam bab falsafah ni, dia boleh putar belik sehingga ada orang terfikir Quran ni bukan kalamullah dan dia ni makhluk. Boleh fikir lagu tu. Dan yang duk pegang pendapat lagu ni ialah kalangan ulama. Antara tokoh besar ialah Az-Zamakhsyari. Zamakhsyari ni tokoh yang hebat. Dia ada tulis satu tafsir, nama dia Tafsir Al-Kasyaf. Tuan-tuan kalau baca tafsir Zamakhsyari ni, dia punya opening tafsir dia tu, dia tulis Alhamdulillahilladzi khalaqal Quran. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Quran tu makhluk. Starting tulis kitab lagu tu dah. Saya ingat di dunia sekarang ini tak ada orang yang mengajar kitab Al-Kasyaf ni kecuali satu orang. Ada satu orang ulama di Jordan, nama dia Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia ni ahli sunnah lah. Saya pun sempatlah dengan dia, tapi taklah melazimi sebab dia tu jauh dengan universiti kami ni. Cuma dengar cerita, dia lah satu-satu orang yang mengajar kitab Tafsir Al-Kasyaf ni. Tapi dia bukan ajar fahaman Mu'tazilah, dia ajar tentang bahasa yang ada pada Zamakhsyari tu hebat. Bahasa-bahasa yang dia guna, hanya diambil manfaat dari segi nukilan bahasanya, dari segi akidah tak diambil. Cuma nak sebut pada kita, zaman tu ulama boleh fikir lagu tu. Dan terpaksalah ulama Ahlus Sunnah macam Imam Ahmad bin Hanbal ni lawan kumpulan-kumpulan ni. Dan antara ulama yang memperjuangkan Quran ni makhluk pada zaman tu ialah tokoh yang hebat, nama dia Ahmad bin Abi Du'ad. Lebih kurang nama dia dengan Imam Ahmad. Yang lawan dia tu Ahmad bin Hanbal, yang duk tahan bab tu ialah Ahmad bin Abi Du'ad. Saya nak cerita sini, Ahmad bin Abi Du'ad ni tokoh yang hebat. Kita kena tahu yang lawan Imam Ahmad ni bukan ulama yang jahat, bukan ulama yang gila suruh bunuh orang. Dia ni ialah ulama yang baik. Dari segi sedekah ke orang ni banyak, dia orang yang baik. Kata-kata dia pun baik tersusun, orang dengar pun orang lemah, orang nampak hebat. Tapi dia ada satu bab, dia rasa Quran tu makhluk, sehingga dia sebut kepada pemerintah pada waktu tu, khalifah pada waktu tu, uqtuluhu, yakni bunuhlah Imam Ahmad bin Hanbal, dengan sebab pegangan dia kata Quran tu bukan makhluk. Fa innad damu alaina, sesungguhnya darah dia ni kami yang tanggung. Jadi khalifah pun jatuhkan hukuman, dia tak bunuh, tapi dia pukul Imam Ahmad bin Hanbal ni dan diarak
dengan keldai di sekeliling kota Baghdad. Saya nak cerita sini, yang jadi orang kata tokoh ulama yang hebat tu, iaitu Imam Ahmad bin Abi Du'ad ni, zaman dia hidup tu, zaman dia dengan Imam Ahmad tu, dia ni famous, terkenal. Imam Ahmad ni tenggelam nama dia, Ahmad bin Hanbal, yang anak murid Syafi'i ni. Nama dia orang tak kenal, sebab orang tahu ni ulama yang sesat. Tapi kita tengok zaman kita ni, tahun 2020 ni, kita hanya mengenali Ahmad bin Hanbal, kita tak kenal pun Ahmad bin Abi Du'ad yang duk berlawan dengan dia dulu tu. Nama dia tu Tuhan jadikan tenggelam, tak masyhur nama dia. Nak tunjuk pada kita bahawasanya manusia, sekiranya dia menginginkan kemasyhuran, Tuhan akan bagi. Cuma kemasyhuran tu mungkin hanya akan diingati pada tempoh yang singkat, tak diingati dalam tempoh yang lama, tak diingati sampai akhir zaman. Jadi nak sebut pada kita sini bahawasanya kalau seseorang tu berdebat kerana nakkan ar-riasah, kedudukan, maka benda tu telah buang masa, benda tu telah menyebabkan ilmu yang dia dapat tu saja-saja saja. Perenggan seterusnya dia sebut sini, muka surat 169, sesungguhnya seseorang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi mulutnya penuh dengan maki hamun dan cacian, walaupun kononnya cacian dan makian itu untuk menegakkan kebenaran, maka sebenarnya dia telah ditipu oleh tipu daya iblis, kerana kebenaran tidak memerlukan cacian dan makian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencaci maki dan memaki hamun, sekalipun tujuannya adalah untuk kebenaran. Maknanya kita caci maki orang untuk naikkan pengaruh kita, dia tak akan tahan lama. Tuan-tuan, mungkin saya sebut contoh yang jauh. Contoh jauh ni mungkin kita tak nampak sangat. Saya sebut contoh dekat. Mufti kita, mufti negeri Perlis ni, tuan-tuan tahu dia banyak kontroversi sebelum dia naik jadi mufti hatta sekarang ni pun. Cuma dia ada satu, orang kata apa, orang yang suka duk buat kontroversi pada dia ni. Tuan-tuan kenal kot, saya tak nak sebut nama, orang Gurun Musang. Orang Gurun Musang tak semua perangai macam dia je perangai lagu tu. Cuma dalam kuliah dia ni, saya bukan dengar daripada orang yang, orang kata apa, orang yang pro kepada mufti ke apa. Bahkan saya dengar daripada orang yang neutral, orang yang tidak menyebelahi pada mana-mana orang. Dia antara orang yang saya pernah jumpa, dia pernah duduk dalam kuliah kawan tu. Dia kata kuliah yang saya duduk malam tu tidak ada benda lain melainkan caci maki saja. Mula-mula dia start tu, dia caci. Dia kata kawan ni tak betul, kawan ni bodoh, kawan ni bengong. Habis dia sebut. Tapi mari tu dengan jubahnya, dengan serbannya, pakaian itu ialah pakaian ulama', pakaian orang yang berakhlak. Tapi tuan-tuan tengok hari ni, di mana dia duduk hari ni? Nama dia terselit lah sikit, hilang. Tapi dia punya cubaan dahsyat. Dia nak jatuhkan orang yang dia tengah lawan tu, dahsyat lah dia buat. Macam-macam dia buat. Tapi hari ni yang diingati ialah yang ditekan itu. Yang orang duk nak tanya pendapat pun yang ditekan tu lah. Hatta dia sendiri yang cuba duk sebarkan macam-macam lah. Saya ingat projek dia ni, dia nak bagi orang Malaysia ni sedar bahawasanya orang yang fahaman pembaharuan ni tak betul, macam-macam. Wakaf buku dia buat. Saya ingat di Terengganu dulu, banyak masjid dapat buku yang dia wakaf, yang dia terjemah. Dia ikut macam seorang tok guru dia yang ada di Jordan sekarang ni, Hasan Saqaf ni. Ialah seorang nak kata tokoh pun tak tokoh juga, tapi ada nama lah dalam kalangan ahli ilmu ni, ada nama lah. Maknanya para ulama' duk sebut juga lah. Tapi nak kata dia tu ulama' ke, tapi adalah ilmu tu sikit tu ada. Dia sekarang ni duduk di Jordan dan dia kena tahanan rumah. Saya tak pasti dia kena tahanan rumah ataupun tak lagi, Hasan Saqaf ni. Cuma dia dituduh oleh kerajaan Jordan sebagai mukhabarat kepada Iran waktu tu. Rumah dia memang tutup rapat lah. Dan dia ada satu syarikat penerbitan di Jordan ni, syarikat penerbitan yang terbitkan buku-buku dia, nama dia Maktabah Ar-Razi. Penerbitan tu agak kurang sambutan lah pada orang Jordan ni. Pelajar-pelajar ilmu ni tak berapa nak beli sangat. Cuma nak beritahu, adalah orang Malaysia ni yang nak ikut cara lagu dia tu. Memang kalau tuan-tuan tengok lah, kalau tuan-tuan boleh cari video Hasan Saqaf ni, caci maki dia tu dahsyat. Macam mana orang Gurun Musang tu caci maki orang, lagu tu guru dia dulu. Sama exactly, saya boleh kata photo stick, cuma bangsa je lain. Sama lebih kurang perangai dia. Tapi nama dia tidak orang kata apa, tidak diingati sangat.
Sebab dia buat lagu tu, dia nak naikkan diri dia. Dia bukan nak naikkan agama, dia nak naikkan diri dia. Nama dia famous lah, tapi orang famous dengan perangai buruk dia. Orang tak famous dengan apa yang dia buat tu, apa yang usaha yang dia nak buat. Walaupun dia punya rancangan tu macam-macam lah, untuk menjanjikan negara ni sekian, fahaman sekian, tapi Allah Ta'ala tidak rezekikan ataupun tak bagi benda tu, sebab memang jelas benda tu tak betul. Jadi nak sebut pada kita, perangai orang yang ada ilmu ni macam tu. Dia ada orang yang seperti itu. Kemudian bab yang ke-26 kita baca, sebab bab-bab ni dipendek ya. Ulama yang berdengki sesama ulama. Berkata Imam Ibnul Jauzi, wa qad labisa iblisu alaihim fid dukhuli ala sultan fayaqulu innama nadkhulu linashfa'a fi muslimin wa yankashifu hadha at-talbisu bi annahu law dakhala ghayruhu yashfa'u lima a'jabahu dhalik wa rubbama qadaha fi dhalika ash-shakhsu litafarrudihi bis-sultani wa min talbisi iblis alayhi fi akhdhi amwalihim fayaqulu laka fiha haqqun ma'lum annaha in kanat min haramin lam yahillu lahu minha shay'un wa in kanat min shubhatin fatarakaha awla wa in kanat min mubahin jaza lahu al-akhdhu bimiqdari makanihi min ad-din li ala wajhi ittifaqihi fi iqamati ar-ra'unati wa rubbama iqtada al-'awwamu bi dhahiri fi'lihi wastabahu ma la yustabah. Maksud dia apa? Ada ketika iblis memperdayakan mereka yang menemui pemerintah, sehingga berkata, aku menemui pemerintah supaya aku dapat memintakan syafaat kepada orang muslim. Ini masalah orang-orang alim zaman tu, zaman Imam Ibnul Jauzi ni. Ada yang suka jumpa pemerintah dan beralasan jumpa pemerintah ni ialah untuk kami beritahu masalah orang Islam. Tipu daya iblis ini baru terungkap ketika ada orang muslim selain dia yang juga meminta syafaat kepada penguasa. Maka dia berasa tidak suka. Maknanya ada satu orang sama pangkat dengan dia, alim juga, pun rapat dengan pemerintah, dia pun tak suka. Bahkan boleh jadi diburuk-burukkan orang tersebut di hadapan penguasa, supaya hanya dia sahaja yang mempunyai peluang untuk itu. Tipu daya yang lainnya adalah kegemaran mendapatkan sesuatu daripada penguasa, yang berkata kepadanya, engkau berhak mendapatkan wang ini, walhal sebagaimana yang diketahui, jikalau harta penguasa itu berasal daripada harta yang haram, maka diharamkan bagi fuqaha menerimanya walau sedikit. Jikalau asal mula kekayaan penguasa itu meragukan, maka ditinggalkan lebih utama. Jikalau asal daripadanya yang harus, maka bolehlah dia mengambil sebahagiannya sesuai dengan kedudukannya dalam agama, bukan berdasarkan keperluan orang-orang yang hidup berfoya-foya. Kerana boleh jadi orang awam akan meniru perbuatan yang nampak dan mereka membolehkannya sebagaimana apa yang dibolehkan. Sini nak sebut pada kita apa dia? Dengki di antara orang alim. Dengki bila mana ada satu orang ni dia rapat dengan pemerintah, satu orang alim ni dia tak suka tengok orang lain rapat dengan pemerintah, melainkan dia saja. Jadi kalau ada mana-mana orang alim lain yang nak rapat dengan pemerintah, dia akan cuba beritahu pada pemerintah, dia ni ada masalah, dia ni tak elok, dia ni macam-macam, dia ni suka kritik pemerintah macam-macam. Tujuan dia apa? Tujuan dia ialah akhdhi bi amwalihim, nak ambil sebahagian harta. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah dunia ni, pemerintah dan juga orang alim ni dia biasa berada pada satu tempat dalam banyak keadaan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, pemerintah dia nak kuatkan pemerintahan dia, dia terpaksa cari orang agama yang ada pengaruh. Orang agama dia nakkan kedudukan dia tu elok dan juga dia nakkan kemewahan daripada dunia, dia pun akan bersama dengan pemerintah. Jadi perasaan ataupun keadaan macam ni menyebabkan mereka ni saling bersaing, yuqarin bainahum, saling bersaing antara satu sama lain, tapi bersaing pada benda yang negatif, nak supaya nama dia tu lebih dikenali oleh pemerintah berbanding nama orang-orang lain. Jadi ni ialah termasuk daripada benda yang buruk. Dan kata Imam Ibn Jauzi sini, sekiranya dia tahu pemerintah itu ialah orang yang mendapatkan harta daripada benda haram, maka haram ke atas fuqaha untuk dia rapat dengan pemerintah dan dia nak dapatkan harta. Tapi sekiranya pemerintah tu harta dia meragukan, ditinggalkan lebih aula, melainkan harta yang dia dapat tu jelas. Sebab apa? Sebab
orang yang alim ni bila mana dia buat sesuatu, orang awam pun akan tengok benda tu boleh dari segi hukumnya. Benda tu boleh dari segi hukum. Sebab tu bahaya bila mana satu orang alim dia buat sesuatu yang tak jelas dalam agama. Dan benda ni pun disebut sebagai muru'ah, iaitu menjaga maruah diri. Dia ada benda-benda yang orang alim dia okey tapi dia tak boleh buat. Kita beri laluan azan tu. Okey, kita sambung lagi apa yang disebut sini, iaitu berkenaan dengan hasad ataupun iri hati yang ada di kalangan para ulama bila mana mereka berada pada pintu pemerintah, dekat dengan pemerintah. Jadi mereka tak suka, ada sebahagian para ulama dia tak suka bila mana ada satu orang alim lain yang duduk rapat dengan dia, duduk rapat dengan pemerintah pada waktu tu. Okay. Jadi nak sebut pada kita, inilah yang disebutkan sebagai hasad ataupun ghil. Ghil ni dalam Quran Allah Ta'ala sebut wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ini doa. Quran pun ada ayat ni. Ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hati kami ini ghil, terutamanya kepada orang-orang yang beriman. Ghil ni apa benda tuan-tuan? Ghil ni ialah satu perasaan hasad, tapi dia tidak nampak kan di muka dia ni hasad. Tak nampak. Dia ada orang, dia jenis hasad ni, dia memang hasad betul. Macam yang disebut dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, tentang ayat-ayat itulah. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada keburukan orang yang berhasad bila mana dia berhasad. Orang yang hasad ni bila mana dia hasad pada satu orang, dia punya tak suka dengan orang yang diiri tu, dia tengok muka pun dia tak boleh dah. Maknanya dia lalu je, kawan tu temu je, dia akan pilih jalan lain. Ini normal punya hasad. Normal lah, tengok kawan tu, dia pun dah start ludah helio dah, nyampah dah. Dia kata melingkuk tak yang ni.
dia tu sebut. Okay. Tapi dia ada satu penyakit yang lagi bahaya dalam bab asal dia panggil ghil. Quran sebut wala taj'al fi qulubina ghillan. Ghil ni dia hasad, tapi dia boleh buat muka manis depan orang yang dia hasad. Ini dahsyat. Dia buat muka manis tapi dia tunggu peluang. Kat mana aku nak jatuhkan dia? Ini hasad di kalangan para ulama. Hasad di kalangan orang-orang yang profesional ni. Cara dia hasad orang pun profesional tak? Dia bukan jenis hasad orang kampung. Orang kampung hasad dia tak suka. Tapi hasad orang profesional ni, dia mungkin boleh meeting sekali dengan kita. Dia mungkin boleh belanja kita makan lagi. Kita kena musibah, dia boleh kata sabar, Allah Ta'ala nak ganti benda lain. Tapi lah hati padan dia kena, patut bagi teruk ni. Dia ada orang macam tu. Ni dia panggil ghil. Dia boleh duduk dan akhirnya dia merancang buat konspirasi untuk jatuhkan kita. Bila mana kita jatuh tu, kita dapat tahu rupanya yang jatuhkan kita ialah dia rupanya. Ini dia panggil ghil. Inilah yang nak disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam bab ni. Ulama menjatuhkan sama-sama ulama sendiri. Sekarang zaman kita ni kau tengok, saya tak ada nak kata, cuma contoh yang dia boleh pergi ke arah tu. Contoh yang dia boleh pergi ke arah tu. Sama kefahaman, tapi dia boleh pesan. Macam saya ada jumpa kawan-kawan yang kita belajar sekali. Zaman belajar di Jordan dulu, minat pada sunnah, cinta pada sunnah, suka masyarakat beramal dengan sunnah. Bila mana balik bertebaran dalam jabatan ni, dia ada ragam masing-masing. Saya ada jumpa satu orang sahabat, tapi dia belajar di negara lain lah. Okay. Tapi fahaman tu dia minat pada sunnah. Kita kenal zaman dia belajar dulu pun dia minat pada sunnah. Okay. Waktu tu saya dah start kuliah di Terengganu apa semua. Mana kuliah kita pun dah start ada orang yang ikut apa semua. Dan waktu tu saya ada problem sikit, ada kena tekanan sikit. Dan kebetulan yang kata apa, yang ambil tahu isu ni lah Jabatan Agama lah. Dan yang duduk dalam jabatan tu kawan-kawan kita juga. Okay. Dia panggil saya, dia kata, Syekh, hentar jangan bercakap direct sangat tegur masyarakat ni. Dia sebut lagu tu. Lepas tu saya pun tanya dia, tapi hakikatnya yang orang duk buat ni salah kan? Kita yang belajar agama ni tahu hakikatnya benda tu salah. Ya memang salah, tapi tak payah tegur kot. Dia sebut lagu tu. Dia boleh kata lagu tu. Saya mengucap panjang dengar orang nyanyi lagu ni. Tak payah tegur. Dia belajar tanah suci lagi. Kita belajar tanah tak suci mana? Okay. Dia belajar tanah suci lagi. Duduk dekat dengan Nabi lagi. Dekat dengan makam Nabi. Sepatutnya dia lah antara orang yang kalau orang main report kita, tak peduli, koyok kertas report tu. Sepatutnya. Tapi tak, dia angkat ke pegawai lebih tinggi untuk ambil tindakan pada kita. Dia tu sendiri. Jadi nak sebut pada kita ada orang yang macam tu. Wallahualam, saya tak tahu apa benda masalah yang ada dalam diri orang ni. Tapi tanya kita cakap tu okey. Saya tadi terkejut bila mana saya tanya, macam mana kes saya ni jadi macam ni? Dia kata sebab pegawai tu yang bawa surat tu naik ke atas. Oh, kawan kita rupanya, bukan orang lain pun. Kalau kawan kita yang jenis game gendang sebelum pada ni, kita okey lah. Memang dah lawan lama dah. Okey. Ni kawan kita yang memang duduk sekali, yang kita laki sekali yang kita. Yang dia kenal Syekh lagi banyak pada kita kenal Syekh. Tapi dia tak buat apa-apa. Dia rasa mungkin dia secure di tempat tu. Tapi tak tahulah apa yang ada dalam diri dia. Tapi saya nak beritahu, realiti dunia hari ni dia ada orang macam tu. Dia ada orang yang dia minat pun ada sunnah, dia okey, tapi dia macam mungkin dah bergaul dengan orang-orang yang tak berapa minat pada sunnah ni, dia terbawa-bawa cara dia tu, cara macam tu juga. Tapi malang, orang seperti ni malang. Orang seperti ni malang, dia dah kenal tapi dia tak dahlah dia tidak menyampaikan. Kalau dia tak nak menyampaikan, kita menyampaikan, dia tidak halang, kira okey. Maknanya kalau ada nak buat tangkapan ke, dia bagi tahu mesej ke sepatah, jangan kuliah malam ni masjid tu, pegawai nak mari, batal cepat-cepat, lain sikit. Ni dak, dia pula yang sebar jadual kita pada pegawai yang nak tangkap orang tu. Dia sendiri, okey malam ni dia ada sini, boleh pergi. Dia, tapi tanya dia, dia pula boleh kata kita ni hidup mesti kena ikut sunnah. Dia kata lagu tu. Itu yang dahsyat. Okay. Kita pun tak tahu apa yang dia nak sebenarnya, kita tak tahu. Okay. Adakah dia tempat kita ni tidak diberikan kepada dia, wallahualam. Padahal kalau dia nak bercakap tentang sunnah, kita boleh sediakan tempat. Tapi tak tahulah, sebahagian orang ni kita tak tahu hati orang masing-masing. Cuma nak beritahu, dia termasuk dalam bab ghil juga. Termasuk dalam bab ghil. Dia jatuhkan orang dalam keadaan dia sefahaman. Okay.
Jadi itu antara tempat syaitan dia merosakkan orang. Okay. Jadi alhamdulillah selesai kita bab 24, 25 dan juga 26. InsyaAllah kita akan sambung bab yang ke-27. Sebelum tutup ni ada dua soalan. Okay. Soalan pertama, di manakah dosa kita di waktu kita sedang salat? Okay. Maknanya ketika mana kita sedang salat ni, di manakah dosa kita? Hakikatnya salat tu kita tengah buat benda yang berpahala. Kat mana yang jadi dosa? Okay. Dia taklah sampai kepada dosa yang kita kata dosa besar. Okay. Cuma dia termasuk dalam dosa-dosa kecil. Okay. Antara benda-benda yang kita kategorikan sebagai dosa kecil ataupun khati'ah, kesilapan ni ialah lintasan-lintasan yang dilayan ketika mana salat. Melintah benda-benda yang tak baik kita layan. Dia termasuk dalam kesilapan. Dia tak batal salat, tapi hakikatnya dia sebahagian daripada benda-benda yang menyebabkan kurang kesempurnaan dan boleh jatuh pada dosa. Kita fikir tu kita layan. Okay. Dan juga kita buat tu dalam keadaan riak pada orang. Itu disebut dalam Quran sendiri. Ada satu orang, ada satu kumpulan manusia ni bila mana dia salat, yura'unan nas, Quran sebut. Mereka salat untuk tunjuk pada orang. Salat dia tu mungkin dia khusyuk waktu tu, tak ada lintasan apa. Tapi belum salat lagi dia dah agak dah. Aku salat ni sebab nak tunjuk dekat orang aku ni suka main masjid. Solat dia tu berubah menjadi dosa kepada dia. Dia tak jadi solat yang menghapuskan dosa, tapi solat yang mencelakakan dia. Jadi itu sebahagiannya. Satu lagi soalan soalan sini yang kedua, adakah ada di dalam sunnah Nabi apabila hendak memberi salam di akhir salat perlu menampar lutut? Macam mana ya? Dia beri salam, sebelum beri salam dia lutut dia tu letak gitu. Ataupun ada setengah orang dia beri salam, assalamualaikum, dia tangan dia gini. Tangan dia tu gini. Belah kiri dia gini pula. Macam-macam PE orang tanya salat ni. Okey. Yang jenis tampar ni ada satu mazhab je. Syiah yang dia buat lagu tu. Yang tampar. Okey. Cuma yang saya tengok yang dia buat lagu ni, kita tak katalah dia Syiah. Okey. Dia tengok orang mungkin. Tak tahu lagi tengok semayang negara mana, tengok orang semayang lagu tampar, seronok kot tu. Hilang mengantuk ke lagu mana, tampar sekali. Okay. Tak ada dalam sunnah. Dalam sunnah tidak ada. Ataupun yang jenis assalamualaikum ni. Cuma saya tengok penyakit lagu ni tengok orang je sebenarnya. Dia tengok orang. Mungkin daripada kecil dia tengok Tok Wan dia semayang lagu tu, dia pun syok semayang lagu tu. Dia buat lagu tu. Okay. Sebab saya tengoklah kebanyakannya macam tu. Sama juga dengan orang solat ni. Dia bersedekap, dia bubuh belah kiri lebih. Dia akan ada orang bubuh belah kiri lebih. Saya pernah tanyalah sebahagian ustaz, sebab apa bubuh belah kiri lebih? Dia beri hujah, dia kata sebab kiri ni dekat dengan jantung. Nak bagi jantung kita tu kemah, tak kena lintasan. Oh, kemah agak hujah dia. Okay. Yang pasti tak ada bersedekap ni tengah ni jelah. Tengah. Ha? Nak apa dosa belah kiri. Bagi dosa tu pergi belah kiri. Ni hujah-hujah yang pelik Saya ingat saya pernah tanya satu soalan pada seorang imam kampung lah di tempat saya. Kan dia ada amalan orang kita ni bila mana berlaku kematian, dia masukkan jenazah belah mana, belah kanan, belah kiri. Dia ada, saya tak ingat sangat yang jenis orang kampung ni. Kita ingat yang duduk perlih ni lagi tak ingat lah jenis orang-orang biasa buat Dia ada, dia susun tu, dia masuk jenazah ke mana tah, tapi masuk tu belah kanan dulu, ataupun lebihkan belah kanan. Saya tak pasti, cuma ada orang pernah tanya soalan pada saya dulu. Lepas tu saya tanya pada imam tu, sebab apa kalau nak solat ni macam lebihkan belah kanan, dia tak lebihkan, tak buat setengah ke, bukan kedudukan imam. Cara masuk jenazah tu ke masjid belah kanan dulu ke, dah kena turun pintu kiri. Dia kata sebab belah kanan ni rahmat Tuhan, kena lebih kot belah kanan. Lepas tu belah kiri ni belah dosa, dia kata tak boleh. Jadi jangan lebih banyak belah kiri. Okay. Tapi hujah tu hujah yang dia fikir sendiri okay. Hujah yang tak mari pada sumber pun okay. Cuma nak kata banyak akal jugalah dia buat hujah tu. Bagaimana dia buat tu, kadang-kadang kalau orang awam dengar dia tu macam betul okay. Tapi dia hanyalah sangkaan lah, yang kita sebut sebagai zan, sangkaan sahaja. Tidak ada tata cara pengurusan jenazah ke salat ke, melainkan apa yang telah Nabi SAW tunjukkan, tidak lebih daripada tu. Jadi tabiat-tabiat yang pelik, sebahagian orang dia melimbai tangan waktu i'tidal, ni semua tabiat. Saya tengok lebih pada tabiat.
Tabiat seperti ni dia bukan pada sunnah dan dia hanyalah kebiasaan melihat orang buat. Jadi benda ni kita kena tinggalkanlah. Kita salat seperti mana Nabi sebut, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat, seperti mana yang sahabat riwayatkan kepada kita dan dibawa oleh para ulama yang muktabar. Okay. Jadi setakat tu saja perkongsian perbahasan kita pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.